dari petang menanti tetamu berbekal santapan buah bidara. Bersama ke udara menimba ilmu, salam dihulur pembuka bicara. Buah bidara dimakan bersama, makan berdua bersama Pak Saleh. Hampir selalu kita bersama Di dalam rancangan Borak More. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sekarang berada di dalam rancangan Borak More bersama dengan Istana Putih. Sebentar saja lagi anda akan melihat secara live kami di Instagram Istana Putih dan juga Facebook page Istana Putih. Okey, yang menariknya pada hari ini tetamu jemputan kita adalah Nora Mira Dayana Nur Azhar, Merupakan pemain pertahanan skuad bola jaring Malaysia. ya, kita nak tahu sisi pandang lain pemain netball kebangsaan negara. Selalunya kita terlalu melihat kepada bahagian shooter saja. Ya, betul. Tetapi kita lupa bahagian pertahanan yang begitu kental menghadapi sebarang kemungkinan yang membolos segala mata yang memberi kemenangan ataupun kekalahan. Betul. Sebenarnya bahagian pertahanan juga penting dalam sesuatu pasukan bola jaring itu juga. Ya, betul. Okey, so sebenarnya dalam pertandingan bola jaring ni agak berbeza ya, sebab saya sendiri menyertai pertandingan bola jaring lelaki dan dari sudut pandangan itu kita dapat melihat bagaimana permainan dari segi center, bahagian tengah membawa bola ke bahagian penyerang dan seterusnya ke bahagian kita, dan bahagian pertahanan awas sama sekali. Jika kita tewas di bahagian pertengahan, maka di bahagian pertahanan lah yang akan bertungkus lumus untuk menyelamatkan mata bagi perlawanan. Ya, nampaknya malam ni topik yang paling digemari oleh suami saya, Cik Ya, Fadil of course. Zika TV, sebab beliau merupakan salah seorang pemain bola Malaysia. bola jaring lelaki, dan masa saya berkenal dengan dia masa dia masih lagi bujang dulu, memang almost every week memang aktiviti dia ialah bermain bola jaring bersama dengan pasukan apa? Pasukan dahulunya Royal dan saya bertukar kepada Phoenix. Ya, betul. And then seterusnya saya bersarakan diri sebab dah membulat macam ni tak selarat nak bawa, sebab posisi saya adalah center bahagian pertengahan. Alright. So macam inilah cara pemakaiannya bagi mereka yang bertudung, makcik-makcik, kakak-kakak atau adik-adik yang suka dengan tie on ataupun kepalanya luar biasa saiznya, ataupun siput bonjoknya terlalu besar, bolehlah menggunakan yang jenis tie on ini. Untuk warna oren dan juga biru berharga RM75. Sahaja di dalamnya ada 50 pieces, di mana kami ulangi perkhidmatan yang menggunakan daripada KKM. Manakala yang hijau berharga RM80. RM80, tidak termasuk kos-kos. Kalau macam COD bolehlah datang kat sini kita akan bagi. Konsep daripada Cik Azhar kita nampak ni. Mangga harum manis kau manis. Harum manis ni. Ya, sangat sedap. Sedap, saya boleh makan kokang macam tu je. So untuk menghubungi Azhari, mangga harum manis Kemboja, boleh hubungi di talian Cik Azhari AI. Antara pakej yang kami tawarkan ialah pakej nikah, di mana kebanyakan dia adalah umpama pakej kecil yang adanya buat dalam 100 pack sahaja. So mungkin berada di rumah. So untuk pakej yang pertama ini RM6,500, pakej ini merangkumi kepada 100 orang tetamu. Tolong please, Anda akan mendapat pelamin, baju, makeup, makanan untuk 100 orang, dan juga anda akan dapat satu kemah dan juga pramusaji serta satu wedding coordinator pada hari tersebut untuk mengatakan semua. Okey, dan daripada itu tawaran yang kedua ialah pakej nikah andaman. So untuk mereka yang nak masak sendiri di rumah, yang dah ada kemah sendiri, yang hanya nak baju, pelamin dan makeup, tak pernah saya ikuti offer harga serendah RM3,500 sahaja. Pakej nikah, pelamin, baju dan makeup di rumah. Hai Sarah Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Nora? Baik. Masya Allah, cantiknya Nora. Mana dia puji-puji. Ya, sebab pemain netball biasanya kalau kita tengok di dalam game begitu serius dalam membawa harapan kepada Malaysia ya. So kita tengok begitu jelita di sini malam ini. Kenalah, muka dah sembab duduk kat rumah pun tidur terabur. Itu yang kita mahukan. Apa sisi pandang atau cerita di sebalik atlet-atlet kita berada di musim PKP ini ya. So jelas tak? Boleh dengar tak? Jelas. Jelas ya? Eh? Macam mana, jelas tak?
Okey kan? Jelas. Okey. Jelas. So, Nora, boleh hari ni okey ke puasa semua berbuka apa? Hari ni berbuka simple je, laksa. Selalunya daripada laksa daripada awal puasa hari tu asyik masak je. So macam dah bosan, order kat luar je lah. Katanya Nora berasal daripada Kuala Pilah, betul? Betul. Ya, okey. Kuala Pilah di situ. Merupakan tingginya 1.83 meter, begitu tinggi ya. Masya Allah tingginya. Saya pun 165 saja Nora. 165 tu lepas saja syarat untuk menjadi pramugara ya. 165 borderline orang kata. Kalau I dah tak boleh dah tu. Kenapa tak boleh? Terlebih tinggi. Terlebih tinggi. Kadang-kadang naik flight tu I yang tolong tutup ke atas tu. Ya ke? Ya Allah, begitu tinggi ya. Begitulah kepakaran yang kita ada dan lumrah kehidupan ya. Tuhan berikan nikmat di situ. So boleh tak Nora boleh ceritakan sejak bila sebenarnya Nora ni boleh terlibat dalam dunia kesukanan? Boleh ceritakan sikit tak? Okey, Nora daripada sekolah biasa, sekolah Kak Ceras, Salam Damai. Lepas tu Nora start main netball, start daripada darjah 6, wakil sekolah. Lepas tu wakil negeri. At the same time wakil negeri tu Nora dah masuk sekolah sukan Bukit Jalil dah. Form 1. So start dah masuk sekolah Bukit Jalil. Form 3 Nora dah mewakili Malaysia. Umur Nora 15 tahun lah. So sampai sekarang Nora main Malaysia sikit. Sampai sekarang lah Nora main Malaysia dekat Sejak bertahun dah dia. Semenjak 15 tahun ya. Bagaimana ya Nora tu boleh pernah tak terfikir untuk menjadi seorang atlet sebenarnya? Actually tak terfikir pun. Ibu yang banyak push pergi waktu dapat sekolah sukan Bukit Jalil tu sebenarnya tak nak pergi pun sebab jauh dengan family kan. Tapi ibu cakap pergi je masuk asrama. So sampai sekarang lah jadi player Malaysia macam ni. Alhamdulillah berkat daripada ibu menghantar ya dan memberi Cita-cita nak jadi model. Oh ya ke? Boleh jadi model Istana Putih. Apa salahnya? Begitu tinggi kita bagikan gaun-gaun labuh ya. Sebab kita ada gaun-gaun eksklusif yang mana model pun masih rendah lagi memakai. Boleh insya-Allah. Tapi macam Nora ni kira rendah 183 macam kawan Nora 186. Sikit 186. Ya, sikit tinggi ya. Di bahagian pertahanan netball juga. Tak, dia bahagian shooter. Oh, shooter, Shikin. Yes, Shikin. Okey, boleh kongsikan sikit tak pengalaman sewaktu bergelar atlet, apa yang banyak memberi perlawanan mana yang sebenarnya memberi kesan kepada Nora sampai hari ini? SEA Games tahun 2017 lah. Ya, sebab kita jadi tuan rumah. Ya, saya menyaksikan keadaan itu SEA Games 2017. I love it, melawan dengan Singapura, betul? Ya, betul. Ya, saya menyaksikan perlawanan hebat itu. Saya sangat suka perlawanan itu. Sangat tough ya. Pada tu memang sengit jugalah. Actually bukan sengit pun sebenarnya sebab kita jadi tuan rumah. So jadi macam culture tu jadi lain tau. Lepas tu final tu kita orang buka je tiket untuk beli online, sejam je dah habis tiket. So lagi kita orang jadi macam ya betul semua orang support kita orang macam tu. Of course saya yang walaupun tidaklah berada di situ tetapi melihat secara online ya. Melihat ataupun rakaman yang telah saya rasa saya lihat. Sebab saya rasa okey, untuk pengetahuan semua, saya sebenarnya pernah bermain dengan Nora ni sewaktu latihan, tapi mungkin Nora tidak begitu ingat. Bila kat mana? Lama dulu waktu I kurus, sekarang tak boleh dah. Dekat Kampung Pandan ke? Kampung Pandan, ada di sekolah SK Bukit Jalil ada. Macam familiar. Yes, of course. Ya Allah. Dulu I kecil saja, rambut I panjang macam tu. Bermain center di Phoenix. Oh, ya. Ya. Betul. Sekarang dah tak main ke? Dah tak main badan jendut Nora. Kalau I buka jaket ni memang
Kalau Boleh lagi tu. Kalau dulu 10 game tanpa henti, okey, tidak ada masalah. Tapi sekarang 2 minit, aku terpaksa minta nyawa keluar. Okey Nora, kalau sebenarnya apa yang sebenarnya yang menjadi kriteria sebagai pemain ataupun atlet sebagai bola jaring, apa kriteria lengkap yang perlu ada sebenarnya? Kalau kita dalam Asia, untuk yang rendah tu kira macam boleh lagi lah untuk ada dalam tim. Tapi kena laju. Okey. Tinggi tu dah memang kriteria netball lah sebenarnya. Tinggi dah besar sebab kita main body contact. Ya, So macam kita kena size. So macam yang rendah tu kalau kita pergi overseas, dia macam agak kita tak nampak dia dekat situ sebab orang-orang Mak Saleh semua besar-besar size Nora macam tu kan. So macam kalau dalam Asia yang rendah-rendah tu kira ada potensi lagi untuk main Malaysia macam tu. So, kalau dekat overseas macam tak boleh lah. Biasanya yang rendah tu lah position center, double attack macam tu. Ya betul, attackers. Sebab sebenarnya mencelah dan lari, betul? Ya, pengalaman. Actually you laju jugalah kalau you main attackers. Dulu you center, sekarang haus. Dah tak boleh lah, lemak dah penuh. Okey. So itulah antara kriteria. Kalau macam rendah pun boleh jugalah, bukan ada spesifik Kalau macam tinggi saja memang dah diletakkan di bahagian shooter dan juga pertahanan negara. Betul? Okey. Sebagai Betul. Bila Nora katakan tinggi tu, boleh tak actually kita tahu berapakah ketinggian minimum? Mungkin di luar sana pun nak tahu berapakah ketinggian minimum yang perlu ada untuk seseorang untuk bermain bola jaring, Isra. Waktu sekolah Sukan Bukit Jalil, dia syarat ketinggian dia 171 ke atas. 171 kalau untuk masuk saya untuk masuk sekolah 165. Sukan Kalau Bukit Jalil lah. saya masih tak layak lah. Dia lagi. Tapi kalau macam coach tu tahu dia boleh pergi attackers yang sangat laju dan lincah, adalah potensi untuk masuk sekolah sukan tu, untuk masuk dalam tim tu ada. Okey, bercakap pasal lincah dan sebagainya, mesti ada latihan-latihan istimewa yang you all pemain-pemain kebangsaan jalankan. Apa sebenarnya langkah-langkah ataupun latihan-latihan yang sebenarnya memberi satu anjakan yang begitu ketara untuk mendapatkan stamina yang paling tinggi dan result yang bagus? Okey, waktu kita orang tahun 2017 tu kan, yang kita orang training yang itu yang memang impact yang Nora rasa kita pergi sama level dengan overseas punya permainan. Macam kita orang more kepada conditioning untuk 3 bulan untuk untuk naikkan fitness kita. Kita banyak buat padang, kita banyak buat agility, tangga, kita orang banyak buat speed, patah balik. Itu untuk menaikkan fitness kita orang. So lepas daripada 3 bulan tu, kita orang akan masuk court. Sebab masuk waktu kita orang buat conditioning tu tak sama macam kita akan bermain dalam court. Jadi kita main dalam court, fitness kita lain kat situ. Sama juga kalau kita pergi jogging, tiba-tiba kita masuk dalam court, kita tak boleh adapt benda tu. So kita kena juga training court tu. Fitness court lain, fitness conditioning lain. Mana lebih rumit? Fitness court ataupun fitness yang lagi satu? Conditioning? Fitness court sebab dia banyak guna otak. Bila kita berlari, kita kena berfikir macam mana nak buat decision. Yang pantas kita nak apa? Itu banyak pada strategik macam mana nak main ke? Yes, itu banyak. Lepas tu kita kena speed, lepas tu kita kena buat keputusan yang betul. Kita tak boleh salah. So boleh salah tapi sekali macam tu. So kita tak boleh repeat benda yang sama. Kalau macam fitness, coach bagi, kita buat. Coach bagi, kita buat. Kalau fitness court, you bagi, lepas tu dia akan bagi you bagi macam susah sikit. You kena fikir macam ni nak passing macam tu, macam ni nak passing macam ni. Kalau salah kena marah macam tu. So yang paling teruk sebenarnya court lah. Di sebalik orang kata terciptanya atlet-atlet ni, pasti ada orang kata tenaga pengajar, betul? So tenaga pengajar mana yang you rasa yang memberi kesan kepada tu, yang memberi anjakan kepada you sampai you rasa macam I kena buat something
to Malaysia. Ataupun ada insiden ataupun ada peristiwa menyebabkan orang rasa macam I need to do my best lah. Waktu tahun 2017 tu, Nora dapat tahu yang Nora ada slip disc. Oh, okey. Sebelum Pada tu actually Nora tak tahu pun, cuma bila Nora buat weight, tiba-tiba Nora punya badan sebelah dia rasa kebas tau. So macam coach cakap pergi check dengan doktor. Bila check X-ray semua, I ada slip disc. So waktu tu kita orang tengah selection untuk SEA Games lah, untuk duduk dekat dalam. Kita pun tak nak main sebab kita tuan rumah kan. So macam waktu tu dah give up dah sebenarnya, sebab pemilihan tu hujung-hujung je. Dia memang nak kurang-kurang sampai 12 orang waktu tu. Yelah, sebab Lepas tu, orang masa tu. puluh-puluh. Rasanya 2 kali ganda dalam waktu awal tu 20, lepas tu dia nak tolak sampai 15 orang. So bila nak dekat SEA Games dia akan buang lagi 3 orang. Waktu tu memang dah tengah-tengah. Waktu kita SEA Games tu bulan 8, I kena waktu bulan 3. Bulan 3, bulan 2 macam tu. So macam waktu tu memang dah macam orang tengah prepare nak buat strategi kita kan. So kita pula injury macam tu. So kita macam waktu tu memang dah down sangat dah sebenarnya. Memang dah nak tarik diri. Tapi coach cakap ada je player luar yang ada slip disc. Still dia tahu bermain bila nak guna kita. Masih lagi boleh bermain dan sebagainya. Boleh. Boleh, tapi you kena kuatkan part-part mana untuk support you punya injury. Okay. So nampak je di dalam game, di dalam TV, senyuman manis daripada gadis yang bernama Nora ni sebenarnya mempunyai cabaran untuk mendapat pingat emas kepada negara ketika itu. I bukan ada slip disc je, I ada asma. Okey. So bagaimana dengan macam jurulatih tu, siapa yang memberi yang you rasa memberi kesan pada yang orang kata jurulatih inilah yang memotivasikan you? Boleh tak ceritakan jurulatih you? Kita nak tahu siapa jurulatih ni. Jurulatih yang Mak Saleh berbeza sebenarnya bila kita dengan local coach dengan overseas punya coach. Overseas coach dia banyak pengalaman. Local coach kita dia bagus tapi overseas sebab Australia kan top one dekat dalam dunia kan. So macam kita banyak sebab dia orang buat drill sendiri. Macam kita banyak belajar daripada dia orang. So macam dengan dia orang ni, walaupun tak ada dalam buku, dia orang boleh create benda tu untuk jadi satu drill macam tu. So kita banyak belajar dengan dia. Kalau ikutkan pengalaman dengan yang coach tahun 2017 tu memang memberi impact kat kita orang lah sebenarnya. Sebab first time this coach luar yang bawa macam tu kan. Ya, betul. Okay, so tahu Okay, macam tahun ni pun kita ada coach baru juga, tapi tak sempat nak lama dengan dia. Pasti kita ada PKP ni, tak sempat nak adapt dengan dia. Macam saya boleh kongsikan, macam coach saya seorang wanita. Namanya adalah Kak Bet. So dia tengah tengok saya sekarang, Zabera binti Abdul Ghani. Kak Bet. Saya daripada lari di terabur-terabur sampai saya pensiun balik. So terima kasih Kak Bet, sebab Kak Bet yang bagi nombor telefon kepada Nora kepada saya. Thank you Kak Bet. Kak Bet, thank you so much. Okey, rasanya ada soalan daripada Afid Marcelo. Dia nak tanya Kak Nora, selain suka netball, Kak Nora e-sport tak? Contoh Mobile Legends atau PUBG? I main. Ada, nombor dia ada. Ya Allah, I main. Afid Marcelo. Itu my friend sebenarnya. Okey, pernah tak join tournament netball at Brunei? Pernah tak? One kill tanya. One Cave join tournament dekat Brunei. Brunei yang pernah ada Asia, waktu tu I tak main. Waktu tu I ada baru masuk kerja, so I tak boleh nak
maksudnya I tak boleh nak buat keputusan untuk main dan tinggalkan kerja I. Ada game kat situ tapi I tak main waktu tu. Sekali je lah. Sebenarnya saya berminat tentang topik yang Nora masa sukan si pemilihan tu. Kita balik ke topik tu tadi. So bila you kena sleep disc tu, so actually macam mana Nora boleh dapatkan satu derive your motivation untuk bangun masuk juga balik pemilihan walaupun dah tahu sakit tu. And then memang adakah masa buat fitness tu, masa fitness tu rasa sakit ke, macam mana you melepasi saat-saat tu sampai ke sukan si sendiri? Okay, waktu I dapat result tu, I nangis. Betul, I memang nangis. Sebab I rasa macam netball ni kalau you dah injured, you punya potensi untuk main lagi akan macam, kalau you tak jaga, you tak boleh main dah. So, you akan sampai situ je. Betul. So, waktu I motivate diri I tu, coach cakap, macam I cakap lah, dia ada je player lain tapi dia still under perhatian dia. Maksudnya dia still monitor player dia. Setiap player you tak boleh buat ni, ada player ni you tak boleh buat ni. So macam I dia akan limitkan I punya pergerakan apa yang I tak boleh buat, apa yang I tak boleh buat dia takkan bagi. So dia akan jaga sepanjang I latihan tu. So macam okay, I ada orang yang faham I macam tu. Bukannya dia nak push 100% sampai kita teruk macam tu. Itu yang membuatkan I, itu satu yang membuatkan I macam ada semangat lagi. Yang kedua, kawan-kawan I banyak support I. Teamwork dia banyak dalam boleh pasukan lagi sendiri ya. Waktu tu sebenarnya waktu tu kita dah peak tau. Kawan-kawan I semua dah belajar. Tapi I kena down balik buat fisioterapi selama 3 bulan. Lepas 3 bulan tu waktu tu kita orang ada latihan pendarahan tau. Pergi ke Australia. I pergi, I buat fisio, lepas tu I terus pergi latihan pendarahan lawan dengan friendly match dengan lelaki. Lagi impact kuat. Lepas tu tapi I bagi yang terbaik lah waktu latihan pendedahan tu. Banyaklah sebenarnya kawan-kawan banyak support. Okey, yang menarik kat situ, so ada soalan-soalan lain. Sementara tu kita hold dulu soalan-soalan tu. Okey, terima kasih kepada para penonton dan sekarang kita bersama dengan Nora di dalam rancangan Borak More bersama selama 30 ataupun 1 jam kita akan bersama dengan Nora. Dayana Nur Azhar merupakan pemain pertahanan skuad bola jaring Malaysia. Ya, saya merasakan amat begitu bangga ya melihat air titisan tangisan ketika perlawanan itu berakhir. Saya juga begitu terasa dan mengalir air mata dan kegembiraan. Alright, so berapa lama sebenarnya Nora berada dalam squad? You rasa-rasa? Dekat 10 tahun ada. Wow. Lebih. Masa dah balik ke sukan si, macam menarik cerita tu. Masa Nora dipilih masa sukan si tu, masa tu Nora dah berapa tahun daripada yang 15 tahun masuk sekolah sukan tu. So nak ke sukan si tu berapa tahun sebenarnya? Sebelum tu sukan si ada dekat Singapura tapi kita orang kalah. Maksudnya kita orang kalah. Masa sukan si yang 2017 tu, Nora dah berapa tahun berpengalaman dalam netball ni? Dah 15 tahun? Dah 8 tahun lebih kurang. 8 tahun ya, sudah menjadi star di situ. Nampak lihat bintang yang bergemerlap. Janganlah star macam tu. Yalah star lah, tak kisahlah you pemain W wing defense ke, you main center ke, you main apa ke. Yang penting wakil negara ya, bergerak secara kumpulan, bukan Nora saja bermain tetapi keterlibatan di dalam teamwork yang sangat bagus menghasilkan kejayaan. Okey. So kemenangan yang manakah yang paling bersejarah? Menjawab ke persoalan tadi tu 2017 SEA Games, betul? Okey, dalam kehidupan lah Nora itu dari segi pencapaian atlet kan. So ada tak pernah tak orang kata gagal dalam hidup? Gagal dalam hidup, setakat ni Alhamdulillah perjalanan Nora lancar. Macam Allah tu susun satu-satu untuk Nora. Tapi yang membuatkan Nora ada terdetik sikit bila you cuba susun you punya kehidupan, nak beli rumah, nak cari
harta. Faham tak benda tu? So macam waktu tu memang ada terduduk sikit sebab kita seorang-seorang, kita nak sulung. So macam you kena fight for it lah. Nak buat macam mana kan? Dengan kita main netball, training pula, kita nak kena cuti lagi. Waktu tu agak teruk jugalah Nora. So sekarang macam bila dah umur dah 26 ni, Alhamdulillah Nora dah stabil. Dah stabil lah, Alhamdulillah. Kita mendoakan Nora berjaya sampai bila-bila ya. Sebab dalam kehidupan tu permainan dalam dunia sukan di negara kita tu, kita faham dari segi kedudukan sukan tu memberi kita ruang kata profession orang kata kan. So adakah ia begitu lama dan sebagainya. So kita kena ada hala tuju kita sendiri, betul? Betul. So, macam sukan lain, kita boleh faham dia boleh buat duit dengan sukan tu. Tapi kita netball kira macam susah lah. Sebelum tahun 2017 tu memang susah sangat. Bila tahun 2017 tu lepas kita orang menang, Alhamdulillah banyak orang buka mata. Ya, saya nampak begitu gigih ya, jurulatih sama ada lelaki ataupun wanita berikhtiar gigih ya untuk menjadikan orang kata pemain-pemain dalam menaikkan nama negara. Kami sangat kagum lah dan juga berterima kasih kepada mungkin kepada kesemua jurulatih sama ada di dalam dan juga di luar negara, kan? Betul Nora? Betul. So sebenarnya waktu perlawanan kita imbau kembali lah perlawanan tu, adakah sebenarnya penyokong-penyokong ni memberi contribute kepada perlawanan? Semangat tu adakah macam-macam tu dengar Bila orang cakap rebound, apa you rasa waktu tu? Adakah dia Actually waktu tu kita orang dah tak dengar apa dah. Bila dalam court, kita orang dah tak dengar apa dah. Cuma bila nak masuk court tu, bila kita dengar ramai dah duduk kat luar, tengah tengok, yang tak dapat masuk semua tengah tengok dekat TV dekat luar stadium. Ya, so betul. kita macam macam sampai macam tu sekali korang support kita orang. Macam dapat dekat luar stadium. So macam itu yang membuatkan kita macam mana ni. Lagi satu waktu final, kita final pukul 2 macam tu. Pukul 7 kita orang dah tersedar dah. Pukul 7 dekat pukul 6 macam tu kita orang dah sedar dah. Tak tahu nak buat apa sebab semua benda tak tentu arah. Ya betul, nervous tu ada kan. Sama pula ada. pemain Singapura tu memang hebat-hebat belaka ya. Betul, Terutamanya yang betul. shooternya begitu. Hebat. Hebat orangnya. Tapi insyaAllah tim kita lagi hebat. Tim Malaysia lagi hebat, insyaAllah. Itu betul. Saiz menang saiz kat kita. Ya betul, sokongan tu saya tengok daripada TV di situ, secara live tu saya tengok sokongan masyarakat Malaysia begitu. Saya rasa memang kagum lah. So lagi satu kebetulan netball start awal kan. So macam orang akan tumpu yang sukan yang first. betul. So nampaknya ada salah satu Cik Liana Wah, dah 2 kali dia tanya soalan yang sama. So mungkin dia nak tahu. Dia tanya ke Nora, nak wakil negeri atau negara, adakah memang seseorang tu memang kena masuk sekolah sukan ke? Tak. Tidak. Ada yang datang daripada sekolah biasa. Sebab dia akan buat pemilihan daripada negeri. Okey macam ni. Negeri, sekolah negeri, dia akan buat tournament antara, contoh dalam KL, you akan main dalam KL antara zon Pudu. So bila zon Pudu, dia orang akan masuk dalam satu camp KL, MSSM KL, dipanggil MSSM KL. So bila you masuk dalam MSSM KL, you akan lawan negeri antara negeri. Betul. Dia akan kumpul. Bila lawan negeri antara negeri, waktu negeri antara negeri tu orang macam Persatuan Pelajaran Malaysia akan pilih tengoklah, membuka mata siapa situ. mangsa-mangsa yang cantik dan juga yang boleh bermain. Itu cantik dan boleh bermain. Betul. Sama lah begitu, tak kira tak cantik ke, tapi kita tengok talent dan juga dia punya kebolehan tu lah. Okey Nora, dalam setiap pasukan tu, dalam menjadi seorang atlet tu, apa yang perlu dilihat? Adakah dari segi permainan yang dia bermain tapi tidak melihat kepada attitude seseorang? Apa komen you? Attitude first sebenarnya. Ya. Attitude first. Bila you tak bagi komitmen, you hebat macam mana pun orang takkan ambil. Sebab you tak boleh nak blend dengan coach, you tak boleh blend dengan teammate. So dia akan jadi pecah. Dia akan pecah team tu. So nak tak nak you kena ada disiplin, you kena ada komitmen untuk
latihan. So you kena ada satu macam kita netball, walaupun you ada banyak macam-macam perangai, tapi kita satu je kita nak pingat satu je. Okey. Betul. Saya melihat kegigihan anda ketika Syamil berada di situ di Singapura, perlawanan Singapura tu. You sangat very efficient ya membuat satu pertahanan tu. I memang kagum Tapi juga. actually susah juga sebenarnya pada I sebab dia kecil dan halus. betul. I besar tinggi, so dia lari, so I susah nak cari dia macam Betul, tu. sebab dia sangat fokus. Bila dia dapat bola, dia punya bola tu berdezuk masuk dalam tu. Walaupun dia berhenti Memang akan berlari. masuk dia. Betul, tapi you cuba Betul. nampak kat situ untuk mengganggu, gugat kedudukan dia di situ. So akhirnya you berjaya. So, apa perasaan lepas mengulangi pingat masa hari tu, masa sukan situ, apa perasaan Nora sendiri? Puas hati satu sebab kita dah bayar balik setahun kita training kena hentam teruk-teruk. Waktu tu macam-macam lah. I Ya, dah betul. prove dekat rakyat Malaysia yang netball ni sebenarnya bukan sukan yang senang dan sebenarnya sukan yang susah. Kita orang banyak mengharungi macam-macam. Orang kadang-kadang kita senang tak dapat duit pun. So kita main for fun. So kita nak prove dekat rakyat Malaysia ni sebenarnya kita bukan main for money. Kita nak main sebab Untuk mengangkat nama sebab fun lah. negara. Kawan-kawan kita dalam hati kita nak semua benda tu. Lagi satu kita nak netball ni pergi jauh sama macam orang overseas. Betul. Okey, boleh kongsikan sedikit tak macam mana menjadi seorang pemain negara ni? Apa tips-tips istimewa daripada Nora? Nora sendiri. Macam mana? Apakah tips-tips untuk menjadi pemain negara? Wakil negara. Okay, macam tips for me, kalau training, cuba jangan untuk bagi macam-macam alasan. Kalau you rasa itu, contoh kalau macam I, daripada awal sampai akhir tu confirm banyak halangan yang kita akan tempuh. Tapi kita kena fikir satu je, apa yang kita nak. Kalau kita nak goal tu, apa pun cabaran kita kena tempuh Kena juga. goal Walaupun juga. dia buat you jatuh, you kena bangun balik. Nak tak nak, selagi you tak dapat goal tu, you kena juga usaha. Maksudnya you kena juga lalui. You kena anggap benda tu semua cabaran untuk you dapat goal. Nak tak nak, you mesti kena buat. Itu pada I. Itu pada I yang I macam SEA Games. Kalau macam orang yang nak main netball, kalau you rasa you nak main netball tu, you kena cari jalan untuk you main juga sampai Malaysia. You jangan bagi banyak alasan cakap you tak ada orang Betul tolong lah, lah, tak ada orang kan? ni lah, apalah. Ataupun macam kalau style you macam tak malu, ni. you pergi je. Style macam ni, I tak boleh ikut cara you. Tak boleh macam tu. Betul. You kena try. Betul. Ya, try. Try sampai Betul. boleh. You Betul? kena you kena try. Kalau you berani, you pergi persatuan, you approach diri you macam tu. Kita nak kan, kita buat je. Nak tak nak seribu daya, tak nak seribu daya, kita buat je semua benda. Nampaknya memang benda penting ialah you punya attitude, usaha, diras macam mana, kesungguhan. Passion. Kak kata Kak Bet tu, Betul. Kak Bet kata passion is much very important untuk Yes. untuk game. Ya, good response Betul. Kak Bet. Kalau you ada minat, kalau you tak ada minat, actually sebenarnya minat. Kalau minat tu mesti you akan buat. Kalau you hanya saja-saja je, you takkan boleh pergi mana. Betul. You buat je apa pun, orang bagi pun. Tak Macam I pernah down. I pernah down 2 tahun, I kena gantung. I share, I kena gantung dengan persatuan sebab I tak nak main. Dari segi sudut sisi pandang itulah yang berbeza dengan borak-morai ni. Okey, boleh share. Sisi lain. I share. Waktu tu I kena gantung 2 tahun. I memang dah down sangat-sangat. I cakap I dah tak nak main. I cakap I memang dah tak nak main. I dah fed up dengan netball Malaysia. I dah memang tak nak main. Tapi bila satu tu I tengok orang main, kita pergi. Hati ni dah tak nak main, tapi kita pergi juga tengok netball. Kita macam nak main. Macam tu tak boleh. Macam tu. End up I datang balik masuk dalam netball, pergi jauh lagi. Faham tak? Kita pergi jauh lagi. So maknanya kita memang minat sebenarnya. Kita cuma tak tahu. Jiwa dia, jiwa. Orang kata jiwa. Yeah. Betul, jiwa tu. Betul. Okey, Nora, so sekarang kita ada berbaki 8 minit saja bersama dengan Nora. So boleh tak kongsikan sikit
dari segi sudut pandang lain lah, jejaka pilihan hati yang ingin dimiliki. Wah. Ah. Jejaka pilihan Nora Ya. First, hati. Yes. Second, show tinggi. Oh. I nak yang tinggi. So tinggi Nora ni 1.83 meter. So kalau 180 minta maaf ya, sebab Nora akan pakai high heel dengan gown, dengan sanggul bagai dah lebih dekat 2 meter dah aku rasa. Sebab nanti I kahwin, I nak pakai heel juga. Ya. Oh ya, dah main juga, jadi kita tambah lagi. Tambah lagi. So dia kena tinggi daripada Nora lagi. Ada satu orang, ada satu komen. Kalau Nora tengok dekat komen dia, daripada 1Keith21. Nora, kalau Brunei ada 182 cm sama tinggi dengan you, boleh kawan ke? Kawan tak ada masalah. Tapi Ikut ciri-ciri kriteria khas tadi tu tu lah. mungkin Kena ikut kriteria tinggi, yang penting baik, Hati Nora hati satu. dan juga mampu menanggung Nora ya. Betul? Betul. Itu betul. Tanggung maintenance I. Ya betul. Bercakap pasal perkahwinan lah Nora kan. Apakah impian tema perkahwinan yang diimpikan oleh Nora? I suka macam apa tu, Cinderella. Cinderella. I suka baju kembar-kembar, Yes. warna putih. Nampak tak kat belakang tu? Macam tu. Macam ni patung tu. Nampak? Ada patung-patung kat belakang tu. So kalau berminat ya Nora dan anda di luar sana, boleh datang ke Istana Putih kerana ada pakej-pakej istimewa dan juga busana-busana eksklusif yang Nora cakapkan tadi ada dekat sini. Banyak. So boleh tengok ya. Betul. Okey, apa pendapat you tentang Nanti I terus datang butik je lah. Butik dekat dengan rumah I. Yes, please come. And then apa pendapat you kalau macam ada pendapat you tentang perkahwinan di usia muda? Apa komen you? Actually, you kahwin muda, you boleh berkawan dengan anak you. Itu for me lah. I rasa macam tu sebab my mom kahwin muda. So, dia boleh jadi friends dengan I. Macam I ni dah terlambat kot sebab busy sangat training katnya. It's okay, tapi insyaAllah ya. So, pandangan Nora tu kahwin muda better lah ya. Untuk dapat berkawan dan sebagainya. Okay. So, apakah ada komen-komen yang katakan, apa komen anda tentang jika ada ketirisan di dalam pemilihan pemain kebangsaan? Jelaskan dan nyatakan satu benda macam mana? Adakah ketirisan dalam pemilihan? Ketirisan tu apa Ketirisan tu maksudnya ada macam pilih kasih ke untuk memilih sesuatu atlet tu, ada ke di dalam sistem Malaysia tu? I tak sure lah bab tu sebab I tak tahu yang tu. Okay, I tak sure yang tu. Sebab setiap orang dia lain-lain punya perangai, so kita tak tahu bab tu. Ya. So kita tak tahu coach lain, kita tak tahu. Okey, apakah hala tuju Nora pada masa 5 tahun lagi? Adakah masih lagi bermain netball? 26, I rasa I still main tapi I cuba push untuk I pergi ke dunia modeling. Wow. I try tapi I tak tahu nak No, tak payah tunggu 5 tahun lagi sekarang dia kena buat semua dulu. Susah. Kita orang kena badan pun nak kena jaga, nak kena besar. Kita orang model. Kena feeding sikit. Itulah. So kalau feeding I nak jadi macam badan patung tu. Yeah. Sebab kalau macam I rasa lah kadang-kadang pemain atlet ni punya rangka tu besar. Sebab kita nampak kita turun tapi rangka besar. So kita kena tengok balik lah dalam dunia modeling macam mana ya. Okey, perlawanan paling terdekat yang Nora kena hadapi? Okay, actually Asia bulan 6. Tapi sebab kita punya COVID ni dan I dapat tahu mungkin kita akan, semua kejohanan akan ditunda tahun depan. Oh, I see. Tapi yang dalam Malaysia I tak sure. So dalam masa jangka yang masa tengah COVID ni ada PKP semua, adakah latihan diteruskan ataupun duduk di rumah? Duduk rehat dulu ke ataupun orang buat sendiri di rumah? Kita orang semua atlet, kita orang communicate dengan Majlis Sukan Negara untuk kita orang training dekat rumah sendiri. Memang akan sambung juga training. Okay, good. Okey, antara soalan yang akhir lah kan. Antara kawan dan juga kekasih, mana satu yang menjadi pilihan? Kenapa? I
rasa kawan kot. Wah. Kenapa? Boleh ceritakan sikit? Sebab jejaka pun akan jadi kawan I. Oh, gitu. I nak macam tu. I nak sangat wow. tak, sebab kalau kita jejaka ni, kita anggap dia lebih, kita rasa nanti kita akan heartbroken teruk nanti. Okey, ya, betul. So biar kita jadi kawan pun okey. Oh, okey. So kata-kata akhir buat Nora kepada semua penonton-penonton kita di IG Istana Putih dan juga IG Nora sendiri dan FB Istana Putih. Okay, untuk follower Nora, bukan follower pun dekat yang tengok dekat Facebook ke, teruskan sokong netball. Walaupun kita orang tak ada nanti, adik-adik kat bawah memerlukan sokongan daripada korang juga untuk mempertahankan kita orang punya macam mana, kita orang punya trofi yang memang diorang pun memerlukan sokongan. Macam mana korang sokong kita orang. Jangan banding-bandingkan diorang dengan kita orang. Sebab diorang pun ada skill tersendiri. Cuma diorang tak berpeluang untuk naik sekali dengan kita orang. Mungkin kita orang akan stop sekali dan diorang akan naik sekelompok. Sebab kita orang tak sempat nak plan. Sebab dia punya zaman dengan kita orang punya zaman terlalu jauh. Betul. I hope semua boleh support juga team. Sama-sama kita support. Macam kalau I pun dah bencik, I akan duduk dengan korang untuk support juga adik-adik kita untuk naik sama-sama. Okey, kami juga di sini merakamkan saya Faizal dan juga Adira merakamkan ribuan terima kasih kerana sudi bersama-sama kita. Sama-sama. Dan all the best untuk Nora. Ya, pada tahun Thank you. So sebelum kita Thanks juga dekat Istana Putih sebab invite I untuk live dengan you all. Untuk pengetahuan you, ada pemain untuk pemain kebangsaan ada juga dah datang mericik kita punya baju-baju kat dalam ni. Oh, macam I tahu je. Yes. Okey. Okay. Ya, okey Nora, bermain netball dengan semangat berjuang demi untuk negara. Mohon diri saat aku dah maafkan berdua. Okey, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Nora. Okey, Sama-sama, terima kasih juga Istana Putih. dan juga penonton jangan lupa ya, kami akan saudara nanti. So kita ada masih lagi bersama dan terima kasih Nora. Kalau Nora ada Nora nak sambung dengan Nora punya follower, boleh teruskan dengan follower Nora. Okay, alright. Terima kasih Nora. Okay. Alright. So kalau ada Bye. Okay, bye. Terima kasih Nora. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.